makanan dalam hadis tersebut. Begitu juga makanan yang kita nak sedekahkan. Bukan Allah Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memberi makanan melainkan kepada orang yang bertakwa. Bukan bermakna bahawasanya memberi makanan kepada orang yang tidak beriman itu tidak dibenarkan oleh syarak. Dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala fa'at'imu disebut bahawasanya asir, kalimat asir dalam surah Al-Insan merupakan orang kafir, tawanan perang. Orang kafir, tawanan perang pada zaman Rasulullah. Dan disebut dalam ayat tersebut dibenarkan bahawasanya at'imu, bagi makanlah kepada golongan, kepada tawanan perang. Menunjukkan bahawasanya memberi makanan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dibenarkan oleh syarak Allah Ta'ala. Tetapi bab yang lebih utama, alangkah bagusnya kalau kita cari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurang bila kita bagi, dia kata kepada kita barakallahu fiik, semoga Allah Ta'ala berkati pemberian ini, dapat free doa daripada orang-orang yang bertakwa. Itu antara kelebihannya. Soalan itu dia ada pengkhususan terhadap sesuatu ke umum, secara umum. Sekarang boleh tu Ustaz, yang syirik tadi Ustaz, kadang kita sedar kita telah melakukan syirik secara tak sedar lah. Jadi macam mana kita nak taubat? Macam mana? Sebagai contoh yang tak sedar macam mana? Syirik kecil, lafaz kadang-kadang kita bercakap. Dia nanti sebelum tu syirik ni dia ada dua. Syirik mengeluarkan diri seseorang itu daripada Islam, iaitu syirik macam tadi lah, menyembah. Saya bagi contoh tadi, contoh yang saya berikan itu adalah syirik besar, keluar daripada agama. Adapun riya dinamakan sebagai syirik kecil, dan ia tidak mengeluarkan diri seseorang itu daripada agama. Nabi SAW sebut, ittaqur riya fa innahu syirkul asghar. Hadis riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak. Nabi SAW jawab, takutlah kamu akan riya, bahawasanya riya itu adalah syirik yang kecil. Syirik yang kecil seperti riya ini, ia tidak mengeluarkan diri seseorang itu daripada Islam, tapi dinamakan ia sebagai syirik sekira-kira dia menduakan Allah Ta'ala pada niat tadi. Adapun syirik yang kita bicarakan ini ialah syirik dalam akidah, iaitu menduakan Allah pada ketuhanannya itu. Menyembah selain daripada Allah, mempercayai nur itu, cahaya itu sebagai Tuhannya, mempercayai Allah duduk di atas arsy sedangkan dia tidak sedemikian itu. Maknanya selama ini dia menyembah kepada selain daripada Allah, dia menyembah kepada Tuhan yang duduk yang bukan Tuhan yang sebenar. Ataupun dia menyembah jisim sedangkan Allah Ta'ala tidak berjisim. Tak begitu? Maknanya dia menyembah suatu jisim, bukan dia menyembah Allah Ta'ala. Maknanya dia menduakan Allah pada ketuhanan. Dia menyembah yang ini, bukan Tuhan yang azali dan abadi. Kalau dia terlibat dengan yang ini, yang kita katakan syirik mengeluarkan dirinya sebagai Islam, dia pernah buat sebelum ini, maka dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekiranya yang tadi dia ingat dengan pasti, dia ingat memang saya pernah meyakini ini ataupun pernah menuturkan kalimat ini, maka dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan niat untuk melepaskan dirinya daripada kekufuran, kesyirikan tadi. Adapun dosa syirik kecil tadi, ia memadai dengan meminta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik kecil tapi dosanya besar. Riya ni nama syirik kecil, tapi dosa dari sudut dosa besar. Dia dosa besar. Ulama-ulama menyebut bahawasanya riya ini adalah minal kabair, diiktibarkan ia daripada dosa-dosa besar. Selain daripada itu,
mengumpat termasuk dosa besar? Mengumpat termasuk daripada dosa-dosa saya. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu mengumpat di antara satu sama lain. Ulama menaskan bahawasanya mengumpat itu ia diiktibar di dalam dosa besar. Begitu juga an-namimah, mengadu domba, dia dikira sebagai dosa besar. InsyaAllah akhir kitab ni dia akan membicarakan tentang maksiat hati, maksiat lidah. Dan di antara maksiat lidah ialah mengumpat, mengadu domba. Diceritakan dalam kitab ini dalil daripada Al-Quran, daripada sunnah, kata-kata ulama, alat penyembuh dan sebagainya. Semua dalam kitab ini, insyaAllah, dalam bab tasawuf di belakang. Untuk membawa kalimah syahadat bagi seorang mukallaf yang beragama Islam, maka wajib bagi dirinya menyebutkan kedua kalimah syahadat dalam setiap solat. Macam mana pula setengah orang yang mukallaf beragama Islam tidak sembahyang? Adakah dia jatuh? Kalau tidak, dia di situ dari sudut orang orang yang mukallaf yang beragama Islam kemudian dia tidak sembahyang, ini bermakna dia tidak menuturkan dua kalimah syahadat. Sedangkan sebelum ni kita kata, pada pengajian yang terakhir kita ni, kita kata bagi orang Islam mestilah dia menuturkan dua kalimah syahadat di dalam sembahyang. Dan sembahyang ada 5 waktu. Dan merujuk bahawasanya kewajipan itu ialah 5 kali. Tak gitu? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya sekiranya dia telah mukallaf, kemudian dia tidak menuturkan dua kalimah syahadat, sehinggalah dia meninggal dunia, dia tidak diiktibar sebagai kafir, tetapi diiktibar sebagai fasik. Dan setiap kali dia tinggal itu dosa, sebab dia wajib syarak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Jadi bila mana dia sudah mukallaf dan dia tidak menuturkan dua kalimah syahadat. Bila kita kata tak menuturkan dua kalimah syahadat, macam mana kita nak faham? Dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang. Bila dia tak sembahyang, tak menutur dua kalimah syahadat. Ya, sebab bila kita sembahyang, kita menuturkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bila dia dihukumkan ia sebagai fasik, walaupun ia berterusan sehingga dia meninggal dunia. Dan orang yang fasik bukan seperti orang yang kafir. Kena bezakan tu. Orang kafir kekal selama-lamanya dalam neraka. Adapun orang fasik, akibat dan hukuman terhadapnya kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Itu jawapan. Berarti sekiranya Allah Ta'ala kehendaki ia dimasukkan dalam neraka, dimasukkan ia ke dalam neraka Allah dan diazab ia sekadar dosa yang dilakukannya, kemudian dikeluarkan daripada neraka kerana dia ada iman dan dia kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Ataupun Allah Ta'ala tidak mengazabkan terus, bahkan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dan masukkan terus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, orang fasik hukuman atau akibat kepada mereka seumpama meninggalkan sembahyang. Fasik hukumnya. Nah, bukan kafir. Orang yang meninggalkan sembahyang jangan kita katakan kafir. Dia hukumnya fasik. Orang yang fasik, hukuman kepadanya kembali kepada kehendak Allah. Sekiranya Allah Ta'ala ingin ampunkan orang fasik tersebut, maka diampunkan segala dosanya dan dimasukkan ia ke dalam syurga Allah, kekal selama-lamanya dia dalam syurga tersebut. Jelas? Adapun sekiranya Allah Ta'ala tidak ingin ampunkan dia, nescaya Allah Ta'ala akan azabkan dia di dalam neraka
dalam beberapa tempoh sekadar dosa yang telah dia lakukan, kemudian dikeluarkan ia daripada neraka Allah kerana dia masih ada iman, dan dimasukkan dia dalam syurga Allah Ta'ala dan kekal selama-lama di dalam syurga Allah Ta'ala. Dan kerana Allah Ta'ala mengharamkan bagi orang yang mempunyai satu zarah daripada iman kekal dalam neraka. Adapun orang kafir, kerana mereka tidak ada iman langsung dalam hati, dikekalkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nak mengelakkan rasa riak di dalam hati dengan menghadirkan rasa ikhlas. Sebab dia macam mana seseorang itu nak berjalan dengan dia menghilangkan diam. Sebab dia suatu sifat yang berlawanan di antara satu sama lain. Bila datangnya diam, perginya gerak. Bila datangnya gerak, perginya diam. Bila datangnya riak, perginya ikhlas. Bila datangnya ikhlas, perginya riak. Gitulah. Ringkas saja. Jadi antara yang boleh membantu amalan seseorang itu mengikhlaskan diri ialah pada mula-mula untuk melakukan ibadat. Sebelum apa-apa lagi, sebelum masuk kepada apa-apa ibadat, pertama sekali jangan terus masuk lagi. Mula-mula sekali perbetulkan niat. Itu diarti dia innamal a'mal. Kata bila saya mengajar, saya kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dimulakan ia dengan niat. Kerana kalaulah niat kita kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaannya, maka ketahuilah ia adalah suatu amalan yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan ikhlas ini diartikan ia dengan mengosongkan hati kita ketika melakukan ibadat sembahyang, puasa, haji, sedekah, datang ke masjid, apa-apa ibadat sedekah sebagai contohnya. Ketika sedang melakukan amalan tersebut, kita kosongkan dalam hati kita apa-apa niat yang lain dan kita masukkan niat kerana Allah Ta'ala sahaja. Satu sahaja. Jangan kita pasang hati kita satu, kita pasang dua mata. Saya kira apa tu? Segenap kanan kiri. Tak boleh dua-dua. Dia kena satu je. Kalau niat kerana Allah, kemudian di samping kerana Allah, kerana makhluk. Dia jadi riak terus. Ataupun kerana makhluk semata-mata. Aku buat ni kerana makhluk. Maka dia menjadi riak. Ataupun dia buat ni, saya datang sembahyang kerana Allah, dan satu kerana lagi nak tunjuk kepada orang ramai. Dia panggil dua niat. Ni dia panggil riak juga. Sama ada yang satu ataupun dua, kedua-duanya menghapuskan amalan tersebut, menghapuskan pahala amalan tersebut. Ini riak. Kerana kata ulama, la yajtami'u as-sawab war riya, tidak akan berhimpun pahala dan juga riya. Seorang sahabat Nabi SAW pernah datang kepada Rasulullah bertanya. Dia kata, ya Rasulullah, rajulun ghaza, ada seorang lelaki wahai Rasulullah, dia berperang, yaltamisu ajra wa zikra. Lelaki ini dia mengharapkan balasan daripada Allah, ganjaran baik daripada Allah, pahala. Maknanya dari sudut itu ikhlas. Tak gitu. Wa zikra, dan disebut-sebut oleh orang ramai, disanjungi. Dari sudut itu riya. Tak gitu. Maknanya dia satu benda, dia buat dua benda. Satu hatinya tu dihimpunkan kerana Allah dan kerana yang lain. Wa ma lahu ya Rasulullah, apa yang dia dapat wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, la syai'a lahu, dia tidak akan dapat apa-apa. Lalu sahabat ni ulang, mungkin Rasulullah tidak faham apa yang dia maksudkan. Padahal Rasulullah dah faham. Lalu dia ulang jawapan soalan yang sama. Wahai Rasulullah, seorang lelaki pergi berperang,
dia tidak menghendaki sesuatu melainkan dua perkara, pahala dan juga disebut-sebut oleh orang ramai, saya pahlawan, saya merdeka sebagai contoh. Maka Nabi kata apa? La syai'a lahu, dia tidak akan dapat apa-apa. Ditanya lagi, kemudian Nabi pun jawab, dia tidak akan dapat apa-apa. Lalu Nabi menjawab, dan setiap amalan kalaulah tidak dikosongkan niatnya daripada yang lain dan ditetapkan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan terima. Itu maksudnya. Jadi antara perkara yang boleh membantu perkara keikhlasan ini, khususnya dalam nak mempelajari ilmu agama, mula-mula kitabnya letak dulu lillahi ta'ala, dia membantu. Masuk ke pintu rumah, tulis besar-besar dengan kha rufa'ah ke kha nasah, tulis lillahi ta'ala, ataupun ditulis di kedai sekarang dia ada innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Ni dia kena besar selalu jiwa kita ni supaya ikhlas. Bila kita tengok di dinding ada kalimah innamal a'malu binniyat, bila kita nak buat satu benda, nak bantu ibu yang kita jaga dekat rumah, kita pun teringat, saya nak tolong ibu ni lillah. Kemudian nak pergi masak, pun teringat, nampak lillahi ta'ala, membantu. Dia dapat membantu ikhlaskan niat kita untuk beri makanan kepada. Sebelum ni dia tu ingat dia ni susah payah jadi isteri ni dah. Padahal sebenarnya memang bukan tanggungjawab isteri memasak. Dalam satu syarak, dalam buku fiqh, memasak adalah kewajipan suami. Ni kena ingat. Adapun isteri, dia hanyalah membantu dalam bab ihsan, berbuat baik kepada suami, dia memasak. Jangan kita kata ni tanggungjawabmu. Dalam syarak tak ada. Tak ada dalam kitab fiqh mengatakan bahawasanya di antara tanggungjawab suami isteri ialah memasak. Walaupun begitu, jangan kita namakan tak terasa. Jangan kita. Jadi ulama dia kata apa? Menyelesaikan masalah ni, dia masalah perkongsian. Bila masalah perkongsian dibuat oleh kerana si suami bersibuk-sibuk di luar, datang ia dan dalam bab berbuat baik kepada suami, kita menyediakan makanan. Walaupun pada hakikatnya tanggungjawab menyediakan makanan itu adalah bagi suami. Dia yang kena masak. Pada hakikatnya dalam hukum syarak Allah Ta'ala. Tapi sebab itu kena bersyukurlah bila kita dapat makanan yang telah disedia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur kepada isteri yang menyediakan makanan. Kerana man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tak mensyukuri manusia, sebenarnya dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis. Kalau kita tak mensyukuri isteri kita dalam menyediakan makanan untuk kita, sebenarnya tak mensyukuri. Nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena bersyukur dengan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat satu kata-kata Imam Malik radhiyallahu anhu tentang ikhlas. Dia kata apa? Maka lillahi yabqa, apa yang dibuat sekiranya ikhlas dan yabqa, dia kekal. Kita tengok kalaulah amalan kita itu ikhlas kerana Allah Ta'ala, kerana dia akan duduk lama buat. Kalaulah pekerjaan itu pekerjaan yang ikhlas, dia lama. Kalaulah dia merupakan amalan yang ikhlas, zikir walaupun 3 kali, dia lekat 3 kali satu hari dah. Tapi kalau tak ikhlas, hari ni 1000 dia zikir, besok dia tinggal. Dia nampaklah tu. Nanti Imam Malik kata apa? Wa ma kana li ghairillah yafna. Sekiranya dibuat bukan kerana Allah, dia akan lama-lama dia akan lenyap dengan begitu. Itu ikhlas ni dia penting dalam kehidupan. Ikhlas dalam buat rasuah tu macam mana? Masa kita bagi polis kan, ikhlas tak ikhlas macam tu. Kita terpaksa juga cakap ikhlas. Dia kita tak berlaku ikhlas dalam rasuah. Pertama, rasuah itu maksiat dalam syarak. Ini pertanyaan tu dia dalam hukum tasawuf, dalam hukum fiqh. Rasuah ni sama ada yang memberi rasuah ataupun yang menerima rasuah.
ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan datang perbincangan tentang rasuah, dan ia merupakan perbincangan hukum syara Allah taala. Berbeza yang memberi rasuah dengan yang menerima rasuah. Adapun yang memberi rasuah, saya sebut ni melalui hukum syara Allah taala. Tengok, dia beri rasuah untuk mendapatkan hak dia ke tidak mendapatkan hak dia. Situ. Andai kata sekiranya dia memberi sejumlah wang untuk mendapatkan haknya, tanah dia, untuk dia mendapatkan balik tanah dia sendiri, hak milik dia, gerai dia, tanah dia, dan dia terpaksa bagi duit ini untuk mendapatkan haknya, dibenarkan oleh syarak Allah Ta'ala, walaupun dia nama rasuah. Ini kena faham betul-betul. Ibarat saya lah, bukan dinukir dengan cara yang sama. Dia jadi masalah antara masa. Sekiranya benda tu hak kita, maka kita bagi dengan tujuan untuk mendapatkan hak kita balik. Maka ia dibenarkan oleh syarak. Adapun kalau bukan hak kita, maka ia tidak dibenarkan oleh syarak Allah Ta'ala. Manakala yang menerima rasuah, sama ada dengan hak atau tidak hak pun haram. Dasar lagi kontroversi, jangan sebar.